Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu akan bincangkan satu lagi bentuk bagaimana nak mempermudahkan ataupun ringkaskan sebutan-sebutan yang diberikan dalam bentuk set. Okey, so perhatikan di sini Cikgu memilih 3 contoh soalan untuk dibincangkan bagaimana nak permudahkan ataupun ringkaskan bentuk-bentuk set yang diberikan. So maksudnya di akhirnya kita akan menghasilkan satu sebutan dalam bentuk set. Okey, so kalau kita perhatikan, kalau kita ambil setiap satu secara individu, okey, kalau kita ambil satu sebutan set ini dan tengok ia sebagai satu sebutan individu, ya, perkara ini bagaimana kita nak permudahkan ataupun tukar kepada bentuk yang paling mudah, Cikgu dah terangkan dalam video sebelum ini. Contohnya sebelum Cikgu terangkan, cuba ingatkan balik apa yang Cikgu maksudkan tadi, iaitu dalam video sebelum ini Cikgu hanya memilih satu sebutan set, kemudian Cikgu permudahkan. Maksudnya, okay, yang ini adalah satu sebutan set, Cikgu tukarkan ataupun permudahkan bentuk ini menjadi A, B. Ini yang Cikgu maksud. Ya, Cikgu permudahkan daripada bentuk ini kepada bentuk ini. Kalau murid-murid masih ingat, apa yang Cikgu sebut ialah yang ini adalah diperolehi daripada punca kuasa 2. Yang ini adalah diperolehi daripada satu nilai punca kuasa 2, manakala yang ini adalah set. Yang ini adalah set. So perhatikan di sini, apabila yang diberikan ini memang set. Okey, yang diberikan ini memangnya adalah satu sebutan set. Apa yang murid-murid belajar dalam video sebelum ini ialah Cikgu ajar bagaimana nak tukar daripada bentuk ini ke bentuk ini, iaitu dipermudahkan kepada bentuk set. So apabila Cikgu permudahkan ke bentuk ini, ia adalah didapati Cikgu beritahu untuk menentukan nilai ini kita gunakan punca kuasa 2. Kita gunakan punca kuasa 2. Okey, kita gunakan punca kuasa 2. Manakala yang ini adalah nombor set. Jelas? Okay, kalau masih kurang jelas, Cikgu berikan satu contoh dengan sertakan nombor. Okey, perhatikan di sini. Katakan Cikgu pilih 12. Cikgu ambil contoh ini 12. Ataupun set 12. Okey, kalau perhatikan di sini, apabila punca kuasa 12 adalah kita dapati nilainya adalah 3.464 sehingga ke infinity. So maka yang ini adalah set. Tetapi kita tak nak nilai dalam bentuk ini. Kita nak bentuknya adalah dalam bentuk set seperti mana yang Cikgu tunjukkan di sini. So maksudnya yang ini kita perlu ubah. Okey, perhatikan di sini, Cikgu padamkan yang ini. Okey, Cikgu bawa. Okey, set 12 ini ke atas. So kita tak nak jawapan dalam bentuk perpuluhan. Bukan salah kita tak nak jawapan dalam bentuk perpuluhan. Sebaliknya kita akan ringkaskan bentuk ini kepada A. Bentuk ini, bentuk set. So nombor ini adalah diperolehi daripada punca kuasa 2. Adalah diperolehi daripada satu nombor, iaitu punca kuasa 2. Manakala yang ini adalah nombor set. So kalau perhatikan di sini, yang ini adalah punca kuasa 2 ataupun set, okey, iaitu 4/3.
Iaitu sama dengan punca kuasa 24. Cikgu panggil ini punca kuasa 24. Bukan set. Ini bukan set. Ini ialah punca kuasa 2. Okey, didarabkan dengan set 3. Yang ini set. Sebab apabila nilai ini kita dapatkan daripada kalkulator, ia adalah satu nilai perpuluhan sampai tak terhingga. So, yang ini set, yang ini ialah punca kuasa 2. So, sekarang seperti mana yang cikgu sebutkan, kita perlu asingkan menjadi satu adalah punca kuasa 2, satu lagi ialah set. Okey? So, perhatikan di sini ialah sama dengan punca kuasa 24 adalah 2 darab punca ataupun set 3, di mana sama dengan 2 set 3. Ini yang cikgu maksudkan tadi. Perhatikan. Okay, ini sudah pun cikgu bincangkan dalam video sebelum ini. Okey, cikgu pilih beberapa contoh untuk bincangkan bagaimana kita tukar daripada set bentuk ini kepada set bentuk ini. Okey, dan idea, ya, cikgu harap murid-murid dapat faham bagaimana nak tukar. Okey, sekarang pengalaman yang murid-murid belajar menggunakan individu, satu sebutan set yang individu, iaitu satu sebutan individu set kita tukarkan kepada bentuk yang paling mudah masih dalam bentuk set. So, sekarang pengalaman ini kita akan gunakan dalam meringkaskan 4 soalan ini. Pengalaman ini kita akan gunakan dalam 4 soalan ini. Maksudnya, akhirnya kita akan jadikan, kita ada 1 set, 2, 3. Kita ada 3 sebutan set. Akhirnya kita akan jadikan menjadi satu sebutan set dalam bentuk ini. So, bagaimana kita akan tukar? Ya, nak tukar ke bentuk ini, kita akan menggunakan apa yang kita belajar daripada sini. Maksudnya, walaupun kita ada 3 sebutan ini, sebutan ini kalau kita ambil sebagai individu, ya, kalau kita ambil yang ini, kita kena tukarkan gunakan asas ini. Lepas itu, kita ambil yang ini pula, kita akan tukarkan menggunakan asas ini, seterusnya yang ketiga. So, maksudnya apa yang kita belajar ini kita akan gunakan secara individu, akhirnya kita akan permudahkan. Kita permudahkan satu persatu, habis kita dah permudahkan ke bentuk yang dikehendaki set bentuk ini, akhirnya kita akan mempermudahkan ketiga-tiga sebutan yang berada dalam bentuk ini kepada satu bentuk tunggal masih dalam bentuk ini. Jelas? Okey, so cikgu akan bincang satu persatu, iaitu kita pilih 3 atau 4 contoh ini untuk dibincangkan. Okey, cikgu padamkan ya. Okey, kita ambil soalan 1. Okey, kita ambil soalan 1. Perhatikan soalan 1 ialah ya set 18 tambah 32 tambah 50. Okey, perhatikan di sini semuanya adalah set. Mengapa? Ya, apabila kita masukkan nilai ini ke dalam kalkulator, nilainya adalah dalam bentuk perpuluhan sehingga infinity. So, apabila kita dapat satu nilai perpuluhan sampai infinity, maka yang ini adalah set. So, apa yang kita nak sekarang ialah kita akan ringkaskan. Apabila kita tambah ketiga-tiga set ini, akhirnya kita akan dapat dalam bentuk seperti ini. Jelas? Okay, bagaimana kita nak dapatkan ke bentuk ini? Bukan kita buat sekaligus, tidak. Kita ambil satu persatu, kemudian tukar. Ambil yang ini, tukar ke bentuk ini. Kemudian ambil ini, tukar ke bentuk ini. Kemudian ambil ini, tukar ke bentuk ini. Jelas? Okey. Sekarang perhatikan. Okey, katakan kita ambil yang ini. Okey? Ya, set 18. Cikgu dah kata kita kena asingkan menjadi 2. Katakan cikgu letakkan B. Ya, nombor ini kita perolehi daripada punca kuasa 2. Yang ini kita perolehi daripada punca kuasa 2. Contoh-contoh cikgu dah terangkan 4, 9, 16, okay, 25, 36, 49. Itu adalah nombor-nombor yang boleh punca kuasa 2. Okey? Yang ini adalah nombor-nombor set. Nombor-nombor set cikgu dah berikan, contohnya ialah
ya 2, 3, 5, 6, 7. Ini adalah contoh-contoh set. Jelas? Okey. So sekarang perhatikan di sini. Ya, kita akan tukarkan yang ini kita dapati. Okey, so 18, ya cikgu gunakan 2. Okey. So jadi 9 darab 2. So yang ini adalah ya 9 darab 2. Iaitu kita dapat punca kuasa 2 9 didarabkan dengan set 2. Kita dah faham kan, iaitu okey, A B adalah sama dengan ya darab dengan punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 A darab B adalah sama dengan punca kuasa 2 A darab punca kuasa 2 B. Jelas? Kita gunakan yang ini. So 18 adalah ya ini adalah satu nombor yang boleh dipunca kuasa 2. Cikgu dah kata kita akan asingkan satu ialah nombor punca kuasa 2, satu lagi ialah set. Cikgu dah beri contoh-contoh nombor punca kuasa 2 dan set. So 18 ini adalah 9 darab 2. Ya, apabila cikgu asingkan mengikut asas ini didapati ya punca kuasa 2 9, yang ini ialah set 2. Jelas? So yang ini adalah 3 darab punca ataupun set 2, iaitu 3 set 2. Okey, perhatikan bagaimana cikgu tukarkan bentuk dia. So maksud sekarang yang ini kita dah ringkaskan menjadi 3 set 2. Okey, kita lakukan perkara yang sama untuk ini. Jelas? Okey, sekarang perhatikan murid, iaitu kita dah tentukan satu set. So maksudnya yang lain itu, bentuk-bentuk lain itu kita akan gunakan set 2. Ini tip dia. Ini tip bagaimana kita boleh permudahkan penyelesaian. So apabila kita dah tentukan daripada sebutan satu, set yang kita nak gunakan dalam soalan ini, untuk yang 2 lagi itu kita dah tentukan setnya, iaitu 2. So maksudnya apabila cikgu nak asingkan ini menjadi 2 nombor, ya salah satunya ialah set 2. Maksudnya iaitu kita akan gunakan 2, begitu juga untuk 50 di sini. Jelas? So sekarang kita dah tentukan untuk soalan ini nombor set mana yang kita akan gunakan. Jelas? So sekarang untuk ini 32, okey, set 32, kita dah tahu nomornya adalah 2. So maksudnya sekarang kita kena perlu cari 32 bahagi dengan 2. Okey? So murid boleh guna kalkulator. So 32 bahagi 2 ialah 16. So kita dapat yang ini adalah 16 darab dengan 2, iaitu punca kuasa 2 16 darab set 2, iaitu 4 darab set 2, iaitu 4. Yes, perhatikan bentuk set yang kita hasilkan. Mudah kan? Bukan susah. Bila kita dah tahu asas-asas dia dan dapat idea bagaimana kita nak gunakan untuk mempermudahkan bentuk ke bentuk set yang paling mudah, semuanya adalah mudah. Okey, so sekarang perhatikan. Ya, yang ini cikgu dah tukarkan menjadi 4 set 2. Okey? So begitu juga untuk yang ketiga. Yang ketiga sekarang ialah ya, kita ada 50. So salah satu nombor di sini adalah 2. So maksudnya 50 bahagi dengan 2, so maksudnya ialah 25 darab 2 adalah 50. So perhatikan 25. So 25 adalah satu nombor punca kuasa 2. Jelas tak? So sekarang kita dapati yang ini ialah punca kuasa 2 25 darab dengan set 2. Jelas? Iaitu sama dengan 5 darab set 2, iaitu 5, iaitu bentuk set yang kita perlukan. Jelas? So maksud sekarang tambah di sini adalah 5 set 2. Okey, perhatikan sekarang. Cikgu dah ringkaskan setiap satu seperti mana kita belajar sebelum ini. So apa yang kita nak lakukan ialah kita akan jadikan semua 3 sebutan ini menjadi satu sebutan dalam bentuk set.
Jelas? Bagaimana? Mudah saja. Oke, so di sini perhatikan kita ada 3 sebutan yang serupa. Maksud sebutan serupa ada set 2, dan set 2. So maksud sekarang set yang 2 ini cikgu dah keluarkan. Oke, yang tinggal ini dah keluar, tinggal adalah 3. Dah keluar tinggal adalah 4. Dah keluar tinggal adalah 5. Jelas? Apabila kita tambah ini kita akan dapat di sini ya, so kita ada 12. So 12 yaitu maksud di sini. Oke. Set 2 darab dengan ataupun cikgu letakkan dalam kurungan darab ya, yaitu 12. Maksud di sini ialah 12 set 2. Oke, perhatikan bagaimana kita ringkaskan. Oke, so ini adalah bagaimana kita permudahkan ataupun ringkaskan 3 set yang diberi ini kepada satu set tunggal seperti mana yang dikehendaki ataupun kita belajar sebelum ini. Jelas? Oke. So, daripada pengetahuan ini dan pengetahuan sebelum ini berkenaan dengan set, cuba kita bincangkan soalan kedua pula. Jelas? Oke, cikgu padamkan ya. So, perhatikan cikgu dah terangkan satu persatu. Oke. Sekarang kita pilih soalan kedua. Oke, so perhatikan di sini ya. Setnya ialah 147 tambah 2 set 75 tambah tolak 3, kita ada set 300. Oke, perhatikan di sini kita ada 3 sebutan set. 1, 2 dan 3. So apa yang cikgu katakan? Mula-mula kita perlu mencari satu sebutan set sesuai untuk ketiga-tiga. Sebab kita nak tentukan punca kuasa 2, tak, punca kuasa 2 di sini dan di sini adalah berlainan. So nombor punca kuasa 2 untuk ketiga-tiga sebutan ini adalah berlainan. Tetapi set untuk ketiga-tiga ini adalah sama. So sekarang pertama, untuk mempermudahkan penyelesaian, kita tentukan apakah nombor set yang sesuai untuk ketiga-tiga ini. Jelas. Selepas kita dah tentukan nombor punca kuasa itu, mudah saja dengan boleh gunakan kalkulator. Jelas? Okey, kita ambil satu sebutan dulu. Iaitu cikgu ambil yang ini dulu. Iaitu set 147. So sekarang okey, kita perlu cari 2 nombor. Nombor ini adalah untuk set, nombor ini adalah untuk punca kuasa 2. So cikgu kata guna nombor set dulu. Okey, nombor set ialah 2. Boleh cuba. Maksudnya sekarang apabila kita bahagi 147 ini dengan 2, kita mesti dapat satu nombor bulat. Jelas? Maksudnya tidak ada perpuluhan, mesti nombor bulat. Kalau kita bahagi dan dapat nombor perpuluhan, itu bukan nombor. Jelas tak? So lepas, kalau tak ada, kita cuba 3. Kalau tidak, kita guna 5, tidak 6 atau 7 seterusnya. Okey, sekarang kalau kita ada 7 bahagi dengan 2, mesti berakhir dengan perpuluhan. So sebab itu cikgu cuba pula untuk 3. Okey, so 147 bahagi dengan 3, ya kita dapat nombor di sini adalah 49 dan di sini adalah 3. Maksudnya 49 darab 3, 49 darab 3, kita dapat 147. So sekarang perhatikan bagaimana cikgu gunakan apa yang dipelajari. So untuk memudahkan penyelesaian ini, kita tentukan nombor set dulu. So cikgu dah beri idea apakah nombor-nombor set yang biasa boleh kita cuba. Biasanya jarang mereka gunakan nombor-nombor besar. Jelas? So di sini kita dapati, ya, jika cikgu asingkan yang ini ialah perhatikan satu nombor punca kuasa 2 iaitu 7 darab 7. Okey? Manakala perhatikan di sini, ya, nombor set. So yang ini adalah 7 darab set 3 ataupun 7 set. Ya, perhatikan cikgu ringkaskan. So yang ini adalah 7, okey, set 3 tambah ada 2. Okey, sekarang kita ambil yang, jangan ambil 2. Okey, 2 itu kita dah dapat, tak ada masalah. Kita ambil nombor set saja.
So nombor set di sini ialah nombor set di sini adalah 75. Kita ambil, okey, 75 ya, kita dah tahu salah satu nombornya adalah 3. Sebab kita dah tentukan tadi. So sekarang apa perlu buat murid adalah yang 75 ini bahagi dengan 3. So anda akan dapat 25. Bukan susah. Bila dah ada idea, senang saja. So di sini adalah 25 darab 3, kita dapat 75. So sekarang perhatikan ya, 25 adalah satu nombor punca kuasa 2 dan 3 ialah ya set. So di sini kita dapati ya 5 kuasa 2 ataupun 5 darab 2. So punca kuasa 25 ialah 5 darab dengan set 3, iaitu kita akan dapat bentuk set yang paling mudah. So di sini kita dah cari yang ini adalah 5, cikgu letakkan dalam kurungan. Okey, lepas tu okey, kita dah tukar kepada bentuk set. Okey, sekarang kita cuba pula yang sebutan terakhir ataupun set yang terakhir itu. Okey, kita ambil set saja. So maksudnya kita ada 3 di sini ya. Kita ada 3 di sini. Kita nak set saja. Okey, so okey, 300. Okey, ini mudah saja. Kita tahu satu nombornya apa? 3. So darab dengan 100. Perhatikan. So bila kita dah idea set mana yang kita nak gunakan dalam soalan ini, yang lain itu akan menjadi mudah. So sekarang ini adalah punca kuasa 2 100 darab dengan set 3. Jelas? Iaitu yang ini adalah 10 darab punca kuasa ataupun set 3, iaitu 10 set 3. Perhatikan bagaimana kita ringkaskan. Bila dah tahu itu mudah sahaja. So yang ini adalah 10 set 3. Jelas? Okey, sekarang ya. Sebelum kita permudahkan, kita ambil satu lagi langkah kerja, iaitu perhatikan 7, okey, tambah darab 2 yang dapat 10, 5 darab 2 10, 3 tolak, perhatikan 30, 3 darab 10 30. Okey, set 3. So sekarang kita keluarkan set daripada setiap sebutan. So kita keluarkan, yang tinggal ialah 7 tambah 10, ini dah keluar, tinggal 10. Okey, tolak 30. Okey, so perhatikan di sini. So kita ada di sini, so kita ada 30 di sini 17. So 17, so 13 tambah 17, ya kita dapat 30. So di sini adalah okey, yang ini adalah set, manakala yang ini ialah negatif 13. Okey, boleh gunakan kalkulator ya. So akhirnya kita akan tulis sebagai adalah negatif 13 set 3. Okey, perhatikan bentuk akhir jawapan seperti mana yang dikehendaki selepas diringkaskan ataupun selepas mempermudahkan. Okey, so satu lagi contoh penyelesaian, dan setiap satu yang kita buat secara individu itu jangan letakkan di bawah di sini, iaitu tukar daripada bentuk ini. Okey, jangan letakkan dalam penyelesaian, so ia akan merumitkan situasi ataupun cara penyelesaian. So asingkan bagaimana nak tukar. Okey, lepas itu kita gunakan hasil akhir itu dalam jawapan. Okey, bagaimana tukar dari sini ke sini, daripada bentuk ini ke bentuk ini. Ya, letakkan dalam penyelesaian, tetapi jangan letak di bawah langkah kerja. Jangan letak di langkah kerja. Buat tepi soalan itu, tapi jangan padam. Bagaimana nak tukar dari bentuk ke bentuk ini? Ya, perlukan, tapi jangan letak dalam langkah kerja penyelesaian. Sebaliknya, di tepi soalan ini, ya, tunjukkan langkah kerja bagaimana tukar dari bentuk ini ke bentuk ini, tetapi dalam langkah penyelesaian ambil bentuk yang terakhir kita salin. So ini akan menunjukkan langkah kerja itu lebih kemas dan tersusun. Jelas? Okey, tetapi yang langkah kerja yang anda gunakan tukar daripada bentuk ini ke bentuk ini masih perlu, jangan padam, masih kekalkan langkah kerja. Jelas? Okey, so sekarang cikgu dah bincangkan bagaimana nak ringkaskan soalan kedua ya, dengan menggunakan asas yang kita belajar. Okey, sekarang perhatikan
contoh ketiga. Contoh ketiga ialah bukan bentuk satu nombor yang lengkap. Apa cikgu maksud? Okey, kita cuba bincangkan. Okey, cikgu padam ini. Okey, kita padam ini. Okey, kita ambil soalan yang ketiga. Okey, cikgu salin soalan yang ketiga, iaitu 27 X kuasa 3. Yang kita belajar adalah contohnya ialah 27. Ini yang kita belajar. Ini kita dah belajar. Okey, bagaimana nak tukar ini tak ada masalah. So cikgu dah kata yang ini adalah 9 darab 3, iaitu punca kuasa 2 9 darab 3. Ser 3. 3 darab ser 3 ataupun 3 ser 3. Ini kita dah belajar. Ini dah belajar. Tetapi bagaimana pula X kuasa 3? Itu yang kita nak bincangkan. Ini yang asing. Ini berbeza. Kalau cikgu yang ini 27. Set 27 cikgu dah tunjukkan bagaimana. Okey, ini kita dah belajar. Tetapi bagaimana pula? Okey. Yang ini pula, iaitu X kuasa 3. Bagaimana? Sebab ia tidak melibatkan nombor. Walaupun ia tidak melibatkan nombor, tetapi perhatikan yang ini masih perlu ditukarkan kepada satu nombor dan darabkan dengan satu lagi. Maksudnya yang ini adalah punca kuasa 2. Di sini adalah punca kuasa 2. Manakala yang ini adalah set. So ini punca kuasa 2, ini set. Jelas? Ini yang cikgu nak ceritakan. So sekarang perhatikan di sini. Okey, sebelum cikgu gunakan nombor ini, sebelum cikgu terangkan X kuasa 3 ini, cikgu gunakan dengan nombor supaya murid-murid dapat faham, jelas ya. Okey, sekarang perhatikan sekarang cikgu ambil 4. Okey, bagaimana you dapat nilai 2? Ini kita tahu 2. Bagaimana you dapat 2? So ini sebenarnya ialah 2 darab 2 ataupun punca kuasa 2. Perhatikan di sini. So apabila nombor dalam itu adalah kuasa 2, okey, apabila nombor dalam punca kuasa 2 adalah kuasa 2, maka jawapan di sini adalah 2. Jelas tak? So maksudnya kalau cikgu nak tukarkan ini menjadi ataupun gunakan pengetahuan ini, maksudnya mesti ada satu nombor kuasa 2. Apabila cikgu letakkan 1 kuasa 2 dan cikgu letakkan punca kuasa, cikgu ulang balik ya. Apabila kita ambil satu pemboleh ubah dan ia adalah berkuasa 2 dan cikgu letakkan punca kuasa 2, seperti mana yang cikgu terangkan di sini, iaitu punca kuasa 4 ialah 2 kuasa 2. Perhatikan di sini. Maka jawapan di sini apa? 2. Jelas? Maka apakah jawapan di sini? Semestinya X. Jelas tak sekarang? So ini jangan lupa apabila melibatkan pemboleh ubah. Boleh? So sekarang cikgu dah beri idea bagaimana kita nak tulis yang ini pula dalam set. Iaitu tidak melibatkan nombor, sebaliknya menggunakan pemboleh ubah ataupun unknown. Jelas tak? Tetapi dia tak kira nombor ataupun unknown. Kita bila nak tukarkan menjadi bentuk mudah set, satu nombor mesti hasil daripada punca kuasa 2, satu lagi ialah set. Penting. So di sini X kuasa 3, apabila cikgu nak tuliskan dalam bentuk mudah set, satu mestilah kuasa 2 supaya kita boleh perkenalkan punca kuasa 2 dan satu lagi ialah set. So cikgu dah terangkan dengan nombor, iaitu 4 kalau punca kuasa 2 adalah 4 ialah 2 kuasa 2. So apabila nombor ini di sini ialah kuasa 2, maka kita letakkan punca kuasa 2, nilainya adalah 2. Maka kalau di sini kita ada
ataupun kuasa 3 ini kita perlu wujudkan. Daripada kuasa 3 ini kita perlu wujudkan kuasa 2. Dan apabila cikgu perkenalkan punca kuasa, asas ini kita guna pakai apabila punca kuasa 2, kuasa 2, jawapan adalah 2, maka punca kuasa 2 X, kuasa 2 ialah X. Faham tak? So sekarang kita akan gunakan apa yang kita belajar untuk X kuasa 3. Okey. So di sini kita dapati yang ini adalah X kuasa 3 adalah X darab X darab X. Jelas? Kalau cikgu ambil 2 ini, yang ini jadi X kuasa 2 darab X. Jelas? Cikgu dah kata satu nombor yang ataupun satu pemboleh ubah mesti berkuasa 2. So, X kuasa 3 ialah X darab X darab X. Tapi daripada 3 ini kita perlu jadikan X kuasa 2. So, cikgu ambil 2 ini, cikgu keluarkan satu pemboleh ubah yang berkuasa 2. Jelas dari sini. Okey? So, sekarang kita faham bahawa yang ini adalah X darab X darab X, iaitu kita dapati cikgu ambil 2 ini jadi X kuasa 2 darab X. Jelas? Iaitu kita dapat X kuasa 2 darab set. Okey? Cikgu dah tunjukkan jawapan untuk ini. So yang ini adalah X darab dengan set X, di mana kita dapat X set X. Okey, perhatikan bagaimana cikgu ubah bentuk ini kepada bentuk set yang paling mudah, di mana tidak melibatkan nombor, sebaliknya melibatkan pemboleh ubah yang berkuasa 3. So ini adalah satu lagi pengalaman baru melibatkan set, iaitu apabila set diperkenalkan dengan nombor. Apabila murid-murid dah faham berkenaan dengan nombor, lepas itu akan dikaitkan dengan pemboleh ubah. So ini adalah satu lagi pengalaman. Jelas tak? Okey, sekarang cikgu dah terangkan terperinci 27 dan X kuasa 3. Cikgu dah tunjukkan secara terperinci. Okey, cikgu padamkan di sini. So sekarang kita dapati yang ini adalah 27 9 darab 3. Yang ini adalah X darab X darab X. So di sini adalah kita ada 9 darab 3 darab X darab X darab X, iaitu punca kuasa 2 9 darab set 3. Yang ini cikgu dah kata X kuasa 2 darab X. Boleh? So sekarang perhatikan. Okey, kita boleh tuliskan yang ini adalah, okey, kita ada 9. Okey, cikgu dah katakan, okey, punca kuasa 2 9 darab set 3 darab set X kuasa 2, cikgu dah katakan darab set X. Okey, yang punca kuasa 2. Okey, di sini kita dapat 3 darab set 3. Okey, perhatikan di sini yang ini adalah X darab dengan, okey, jelas? Kita darab 2 ini jadi 3X darab set 3 darab set X. Okey, bagaimana kita nak tulis pula yang ini? Kan kita dah belajar, iaitu kita dah belajar magnetik. Okey, saya letakkan di sini. Kita dah belajar iaitu AB adalah A darab B. Kita dah belajar kan yang ini? Kita gunakan yang ini di sini. So yang ini adalah sama dengan 3X darab dengan 3X dalam set. Cikgu gunakan asas ini. Jelas? Mengikut asas ini, yang ini kita boleh tulis begini. Okey, so akhirnya kita akan dapat satu nilai. Cikgu padamkan ini supaya nampak kemas. So cikgu dah tunjukkan setiap satu di mana akhirnya kita akan dapat jawapan ialah 3X dan setnya ialah 3X. Okey, perhatikan bagaimana cikgu permudahkan. Okey, ke bentuk set paling mudah.
di mana ya melibatkan nombor dan pemboleh ubah. So ini adalah satu lagi pengetahuan ataupun yang perlu murid-murid belajar. Ya, sekarang murid-murid belajar di bawah matematik tambahan. So perhatikan cabaran-cabaran murid di bawah tajuk set. Bukan hanya nombor saja, boleh juga dalam bentuk ini. Okey, jika murid-murid faham ini, bagaimana kita gunakan pengalaman ini untuk jawab soalan yang terakhir ataupun ringkaskan yang terakhir. Jelas? Okey. Faham tak murid? Cikgu dah terperinci menerangkan bagaimana daripada 27 X kuasa 3 set itu menjadi kebentuk 3X darab ataupun 3X set. Okey, 3X. Jelas? Okey. So ini kita gunakan untuk soalan yang keempat. Jelas? Okey, cikgu padamkan yang ini. Okey, perhatikan di sini. Okey, kita salin soalan yang terakhir, iaitu 3 setnya ialah 2X tambah 5, ya, kita ada 8X tolak, okey, 32X. Okey, jelas? Okey, kita ambil satu, yang ini. So 3 set 2X, perhatikan yang ini sudah pun dalam bentuk yang set yang paling mudah. Yang ini sudah pun dalam bentuk yang paling mudah. So kalau yang ini sudah pun dalam bentuk yang paling mudah, maksudnya bentuk set itu sudah pun diberitahu. Bentuk set itu sudah pun diberitahu, iaitu untuk dua sebutan yang seterusnya, setnya mestilah 2X. Jelas? So, daripada sebutan set yang pertama ini, ia diberikan dalam bentuk yang paling mudah. So, dalam bentuk yang paling mudah, setnya adalah 2X. So, maksud ini, untuk dua sebutan set yang seterusnya, apabila kita permudahkan menjadi bentuk mudah set, setnya mestilah punca ataupun 2X. Set 2X. Jelas tak? So maksud sekarang, untuk sebutan yang kedua, so sebutan pertama tak ada masalah. So cikgu salin yang ini 3, 2X. Okay, cikgu keluarkan 5, 8X. Okey, ini tak ada masalah. 5 tak ada masalah. Okey, yang ini iaitu set 8X. Cikgu nak bincangkan set 8X ini. So, set 8X ini adalah, cikgu keluarkan yang ini, cikgu keluarkan di sini. Okey, yang ini cikgu dah sebut, kita mesti ada berapa? 2X. Perhatikan set di sini ialah 2X. Maksudnya, yang ini, salah satunya ialah 2X. Okey, faham? Okey, salah satunya ialah 2X. So, 2 ini darab dengan nombor berapa akan dapat 8. Dan nombor ini adalah mestilah satu nombor punca kuasa 2. Jelas tak? So, maksud di sini, nombor ini semestinya adalah 4, iaitu punca kuasa 2. Jelas? So, sekarang kita dapati iaitu 5, okey, set 8X. Kita tahu setnya adalah 2X. Setnya adalah 2X, maka 5 darab, di sini 2X, yang ini adalah 4. So, 4 darab 2, 8 ya. 4 darab 2, 8X. So, di sini adalah 5 darab punca kuasa 4 darab set 2X. Jelas? Yang ini ialah 5 darab punca kuasa 4 ialah 2 darab set 2X, iaitu kita dapat ianya adalah 10 darab 2X set 2X, iaitu 10 2X. Perhatikan bagaimana cikgu tukarkan menjadi set yang ringkas paling mudah. Jelas? Okey, so sekarang kita dapati yang ini adalah tambah 10 set 2X. Okey, tolak.
Sekarang kita lakukan perkara yang sama untuk sebutan yang terakhir pula. Okey. So cikgu padamkan ini. Okey, kita pilih yang terakhir itu, iaitu set 32x. So di sini cikgu dah kata untuk ini set mestilah 2x. Sebab cikgu dah kata tengok, setnya mestilah 2x. Maksud di sini kita tak tahu apa nombor di sini, tetapi salah satunya ialah 2x. So 32. Okey, 2 darab berapa kita dapat 32. Dan nombor ini mestilah satu nombor yang boleh dipunca kuasa 2. Nombor ini mestilah satu nombor yang boleh dipunca kuasa 2. So maksud di sini, nombor di sini adalah 16 darab 2. So 16 darab 2. So perhatikan, 16 ialah seperti mana yang cikgu sebut, satu nombor punca kuasa 2. Jelas tak? Okey, sekarang kita dapati adalah sama dengan 16. So 16 darab 2 ialah 32, darab x ialah 32x. So ini sama dengan 16 darab dengan 2x ataupun set, iaitu 4 darab set 2x, iaitu kita perolehi sama dengan 4 set 2x. Perhatikan bagaimana cikgu tukarkan mengikut asas yang kita pelajari. Jelas? Okey, sekarang cikgu sambung di sini 4 2x. Okey, perhatikan setiap langkah bagaimana kita nak tukar ke bentuk paling mudah set, cikgu dah bincangkan terperinci, dan setiap langkah pertukaran itu perlu dikekalkan, jangan padam, tetapi jangan saling di bawah langkah kerja, buat secara berasingan. Salin saja bentuk-bentuk terakhir supaya kerja kita lebih tersusun dan kemas. Tapi setiap satu apabila tukar daripada bentuk ke bentuk ini, langkah kerja itu perlu diasingkan tapi jangan padam. Jelas? So di sini ya langkah seterusnya 2x, 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 iaitu set 2x kita dah keluarkan. Yang tinggal adalah 3 tambah 10 tolak 4. Okey, so di sini ya kita akan dapat di sini set 2x 10, so tolak 6. Okey, so dapat 9 ataupun 9 set 2x. Okey, perhatikan bagaimana cikgu permudahkan 3 sebutan yang diberi ini supaya menjadi satu sebutan set yang tunggal. Okey, jelas? Okey, cikgu harap okey, apa yang cikgu kongsi dan bincang dengan menggunakan 4 contoh ini, cikgu harap membantu murid-murid memahami bagaimana nak ringkaskan sebutan-sebutan yang diberikan dalam bentuk set. Okey, so setelah murid-murid dah faham, penting murid-murid perlu membuat latihan tambahan. So pilih contoh-contoh seperti ini, buat lagi soalan-soalan supaya murid dapat memahami dengan lebih baik. So, sekiranya apa yang cikgu kongsi untuk menyelesaikan ataupun meringkaskan keempat-empat ini kepada bentuk yang paling mudah set. Okey, jika anda berpuas hati apa yang cikgu bincangkan, seperti biasa berikan thumbs like untuk cikgu. Okey, pastikan video-video cikgu ini anda kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Pastikan anda kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Jangan lupa untuk anda tekan bell button supaya dapat notifikasi daripada YouTube. Dan seperti biasa kita jumpa dalam satu lagi video. Sampai situ, bye bye. Terima kasih.